Di dalam surah Hud ayat 112, Allah berfirman, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta. Allah sebut dalam surah Hud ayat 112. Terima kasih Tuan Haji. Allah sebut, Allah nyatakan, fastaqim kama umirta, maka istiqamahlah, konsistenlah atas apa kerja buat yang kamu lakukan. Di dalam surah Hud ayat 112. Dalam sepotong hadis Nabi SAW, maksud dan mafhumnya, kata baginda Nabi SAW, perbuatan dan amalan yang berterusan, walau sedikit, ia lebih disukai dalam agama ini berbanding dengan satu amalan yang tidak berterusan walaupun ia bersifat dengan banyak. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dihormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita semua insya-Allah. Di kesempatan beberapa minit ini kita berkongsi beberapa maklumat yang mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua insya-Allah. Di dalam surah Hud ayat 112, Allah berfirman, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta. Allah sebut dalam surah Hud ayat 112. Terima kasih Tuan Haji. Allah sebut, Allah nyatakan, fastaqim kama umirta, maka istiqamahlah, konsistenlah atas apa kerja buat yang kamu lakukan. Di dalam surah Hud ayat 112. Dalam sepotong hadis Nabi SAW, maksud dan mafhumnya, kata baginda Nabi SAW, perbuatan dan amalan yang berterusan, walau sedikit, ia lebih disukai dalam agama ini berbanding dengan satu amalan yang tidak berterusan walaupun ia bersifat dengan banyak. Daripada Al-Quran dan hadis ini, kita dapat faham bahawa dikendaki sangat dalam Islam ini adalah istiqamah ataupun konsisten ataupun berterusan, yang apabila kita di bulan Ramadan ini, di mana-mana pun tuan-tuan boleh saksikan, tuan-tuan boleh lihat, manusia lebih ramai datang ke surau, ke masjid berbanding bulan lain, sehingga kelewat malam begini. Di kalangan kita lebih baca Al-Quran kerana nak khatam atau sebagainya berbanding dengan bulan lain. Kita lebih ringan badan kita untuk melakukan sesuatu kebaikan, termasuklah sedekah dan segala macam kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita buat itu, yang kita gandakan di bulan Ramadan ni, kebanyakan kita lebihnya begitu. Maka yang paling kita harap sekarang ini adalah istiqamah, adalah konsisten. Kita tak naklah, kita elakkanlah apabila berlalunya Ramadan, perginya Ramadan, maka kita pun jauh dengan surau, jauh dengan masjid, jauh dengan Quran, jauh dengan sedekah. Maka itulah kita nak elakkan. Maka daripada Quran dan hadis tadi adalah kita nak, harapannya adalah kita boleh istiqamah dengan apa yang kita buat ni sampai akhir hayat kita, bukan bermusim Ramadan sahaja. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang nak boleh kepada istiqamah ni, orang yang nak boleh kepada istiqamah, dia nak boleh konsisten dalam amal-amalan yang dia buat, antara yang disebut adalah orang itu, seseorang itu, dia perlu dan dia datangnya dalam diri dia rasa sedar diri. Dengan sedar diri, insya-Allah orang itu dia boleh istiqamah. Contoh mudah, saya buat contoh ringkas mudah. Tuan-tuan bekerja daripada umur muda, lepas SPM kerja, lepas universiti kerja, daripada umur belasan tahun, daripada umur 20-an sampai pencen, sampai umur 60, sampai umur 58, sampai tua lah orang kata kerja. Dia bekerja daripada muda sampai ke tua, maka orang itu dikira istiqamah dengan kerjanya. Dia bekerja itu daripada muda sampai ke tua, walaupun penat, ada kalanya penat, ada kalanya malas, ada kalanya macam-macam ujian datang, tapi dia redah juga, dia kerja juga. Kenapa di kalangan kita boleh bekerja daripada muda sampai ke tua? Kerana kita sedar diri, aku banyak tanggungan, aku banyak nak kena tanggung isteri dan anak tu.
Kalau aku tak kerja nanti macam mana? Aku nak tanggung macam-macam ni. Maka dengan sedar diri itulah kita lawan juga penat kita lawan juga malas kita, maka kita bekerja sampai umur tua kita. Maknanya daripada muda sampai ketua boleh kerja, itu namanya istiqamah. Dia boleh istiqamah, konsisten dengan kerja. Kerana apa dia boleh jadi macam tu? Kerana dia sedar diri. Tapi kalau orang tu dia tak sedar diri, kerja 5-6 bulan, belah. Kerja 2-3 tahun, tinggal kerja tu. Maka orang begini menyusahkan hidup orang balik. Sebab dia tak jalan tanggungjawab dia, dan akhirnya dia membebankan orang yang patut ditanggung itu. Jadi orang kebanyakan kita bekerja daripada muda sampai ketua kerana kita sedar diri, maka kita istiqamah dengan apa kita buat tu. Maka dalam ibadat kita ni, dalam urusan harian kita ibadat ini, yang kita nak sekarang ni adalah berterusan dan istiqamah. Berada di 10 akhir Ramadan ini, 10 akhir ini di dalamnya dijanjikan ada Lailatul Qadar. Dan salah satu dan antara yang disebut oleh Nabi SAW, malam Lailatul Qadar itu antaranya dilihat pada malam-malam ganjil. Maka malam-malam ganjil ini kita serah pada Allah lah. Tapi poinnya kalau kita orang kata di sini 25, di tempat lain ada yang 26 dah. Jadi senang ceritanya 10 malam terakhir ni kita istiqamah lah dengan apa yang kita buat itu, kita gandakan lagi. Andai kata malam ini malam Lailatul Qadar, sekurang-kurangnya kita berterawih, sekurang-kurangnya kita ada baca Quran, sekurang-kurangnya kita ada buat kebaikan-kebaikan, dan kita bangun sahur awal sikit, kita tahajud dan sebagainya. Maka ambil kesempatan itu, kita tak tahu mana-mana hari yang 10 malam ni Lailatul Qadar, maka kita gunakanlah 10 malam ini dengan segala macam kebaikan. Yang kalau takdirnya salah satu itu malam itu adalah Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan bersama lebih kurang 83 tahun amalan kita, maka kita jangan skip walaupun semalam daripada 10 Ramadan terakhir ini untuk kita lakukan amalan ibadah, amal-amal apa kebaikan yang di sisi agama dipandang sebagai amalan yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam hal ni nak boleh sampai kepada istiqamah itu, yang pertama tadi disebut oleh para ulama, antaranya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah kena sedar diri. Bila sedar diri, insya-Allah kita boleh istiqamah. Maka nak sedar diri itu disebutkan ada 3 soalan dan 3 jawapan. Dalam hal ini kita tanya diri kita. Daripada kita tanya diri kita itu, kita soal diri kita dan kita jawab itu kita rujuk Al-Quran. Maka insya-Allah salah satu panduan nak boleh sedar diri, ini antara panduan dia. Kita tanya diri kita dengan penuh keikhlasan. Memang kita tanya diri kita dengan penuh kejujuran. Kita nak jawapan yang memberi bantuan kepada diri kita. Kita tanya diri kita 3 benda. Min aina ji'na? Aku ni dari mana? Wa limadza ji'na? Kenapa aku ada kat sini? Dan yang ketiga, wa ila ainal masir? Kemana aku nak pergi lepas ni? Aku dari mana? Kenapa aku kat sini? Dan kemana aku nak pergi lepas ni? Daripada soalan dan jawapan ni kita rujuk Al-Quran. Yang pertama, kita dari mana? Kita dari mana? Surah Yasin 77. Antara jawapannya banyak tempat, tapi masa kita tak panjang. Surah Yasin 77. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sadaqallahul azim. Daripada ayat surah Yasin 77 itu, Allah tanya kita. Allah tanya bukan bermakna Allah tak tahu. Allah tanya kerana Allah nak kita fikir. Allah tanya kita, kamu tahu tak? Kamu pernah fikir tak? Macam mana aku cipta engkau, macam mana aku buat engkau? Allah kata, Allah cipta kita, anna khalaqnahu min nutfatin. Kami cipta engkau, kami buat engkau daripada nutfah, kata Allah. Apa itu nutfah? Cantuman air mani ibu dan bapa kita, sperma dan ovum. Maka sains cerita, kemudian Al-Quran lebih awal lagi cerita tentang kejadian kita ini. Maka daripada ayat itu, Allah nak kita fikir kejadian kita. Kenapa Allah nak kita fikir? Kata para mufassirin, antaranya 3 sebab. Pertama, Allah suruh kita fikir kejadian kita ni. Kita renung tangan kita, badan kita ni, macam mana Allah cipta kita, macam mana Allah jadikan kita. Allah kata daripada air mani mak bapak engkau. Allah jawab bagi dalam surah Yasin tu, antara tempatnya. Maka kenapa Allah suruh kita fikir? Pertama, kerana Allah nak tunjuk pada kita kehebatan Allah. Bukti hebatnya Allah, cantuman air mani itu berada dalam rahim seorang perempuan. Daripada air itu kemudian dia membentuk daging, kemudian dia membentuk tulang, kemudian daging dan tulang itu diselaputi oleh kulit. Umur 4 bulan 120 hari Allah bagi nyawa kepada bayi dalam kandungan itu.
Quran cerita kejadian itu, proses itu. Sains kemudian datang baru mengesahkan kejadian itu dan menyatakan apa yang Quran kata itu betul lah. Tapi masa zaman Nabi bukan saintis. Tidak ada mikroskop, tidak ada apa-apa kamera HD dan sebagainya. Tapi bagaimana statement Al-Quran dan hadis itu betul dan tepat walaupun sains jumpa kemudian. Kerana itulah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Allah nak tunjuk kata Allah ni hebat daripada air itu boleh jadi manusia. Hebat. Yang kedua, Allah suruh kita fikir kejadian ini kerana Allah nak kita tahu bahawa secara fitrah, secara sunnatullah, Allah jadikan kita manusia ni dengan air mani yang kejadian kita ni. Air itu manusia mana pun dia rasa jijik dengan itu. Dia rasa geli dengan air itu. Siapa pun dia akan rasa geli dan jijik dengan air itu berbanding dengan air yang lain. Minta maaf ibu ayah sekalian. Malam ni ibu ayah moreh. Moreh tu mereka jamu kuih ke ketiau ke, letaklah sambal kicap ke, nak buat cicah sikit. Tepi tu ada air putih je, air semangkuk. Kita ingat lilin cair, lilin putih cair tu. Tanya JK, rupanya air mani JK saja kumpul kat situ. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Geli ke selera nak makan? Satu boleh jawab lah. Yang kedua, agak-agak AJK surau ni jadi apa? Esok kena kecam, maka jawi akan ambil tindakan kerana menjamu jemaah dengan air mani. Maknanya tuan-tuan, orang geli, orang jijik. Nak katanya geli dan jijik, itulah kita hari ni. Kita hari ni. Duit banyak ke, duit tak banyak ke, kaya ke, miskin ke, besar ke, kedudukan kita, rendah ke kedudukan kita, siapa pun kita hari ni, itulah asal kita. Air yang kita rasa geli dan jijik tu. Kalau kita rasa nak besar diri, ingatlah aku dengan dia serupa je, air mani tu. Kalau kita nak pandang rendah ke orang, rendah mana, tinggi mana, kita dengan dia serupa je. Maka Allah nak kita fikir macam tu. Dan yang ketiga, pasal apa Allah suruh kita fikir asal kejadian kita? Allah nak tunjuk kata air mani ni Allah boleh buat dia keluar kok mana Allah nak. Kok hidung boleh, kok telinga boleh, kok mulut boleh. Tapi tak. Allah buat bagi dia keluar kok laluan yang sama dengan laluan najis. Kok itulah laluan najis. Laluan najis itulah laluan yang sama keluarnya air asal kejadian kita ni. Dan kita semua dilahirkan ke dunia. Laluan kita pun serupa. Bukan laluan kok mulut mak kita, telinga mak kita, mulut mak kita. Bukan. Laluan yang sama dengan laluan yang kita semua sedia maklum. Maka sebab tu Allah suruh kita fikir asal kejadian kita ni. Maka kita semua dari mana? Kita daripada titisan air mani ibu ayah kita. Itu huraian yang tadi. Soalan yang kedua, walimaza ji'na? Kenapa kita ada kat sini pula? Sebab apa kita ada kat sini pula? Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita berada, kita buat apa pun, al-umuru bimaqasidiha. Kaedah dia mudah aja, manusia ni buat apa pun mesti ada tujuan. Mesti ada sebab. Kita datang sini pun ada tujuan, nak tarawih, nak tenang-tenang fikiran kita masing-masing lah. Ada tujuan dia. Tuan-tuan menanggung rumah tangga tuan-tuan. Tuan-tuan bayar bil air, bil elektrik. Tuan-tuan sedia makan minum. Tak pernah kira pun dengan anak isteri kita berapa dah habis duit daripada muda sampai ke besar anak-anak kita. Kita tanggung mereka bayar segala macam bil, tanggung makan minum. Apa antara tujuannya? Semua mak ayah ni antara tujuannya nak anak membesar tu keluar nanti daripada rumah tu jadi manusia yang berguna, manfaat kepada masyarakat. Semua mak ayah mesti nak macam tu. Maka kita nak relatekan dengan kita hari ni. Allah cipta kita, Allah bagi kat kita ni macam-macam. Dan Allah tak kenakan charge apa-apa kat kita. Kalau dalam rumah tangga kita, kita tanggung bil air, kita kena bayar air, bil air tu. Kita ada elektrik, kita guna elektrik, kena bayar bil elektrik. Allah bagi kita cahaya TMB dunia. Daripada 7 pagi sampai 7 petang. Terang benderang dunia ni. Istilah saya TMB dunia lah nah. Ada tak Allah charge apa-apa kat kita? Ada tak kalau tempat tu lawan Tuhan, tempat tu ramai tak beriman, banyak buat maksiat, pukul 12 tengah hari, pukul 1 petang, gelap kawasan tu, malap kawasan tu, kita lalu situ. Pasal apa kawasan ni gelap? Padahal pukul 1 petang ni, oh kawasan ni ramai tak beriman dengan Allah, ramai buat maksiat dengan Allah, Allah marah. Tu yang Allah bagi gelap kat sini. Allah tarik peruntukan cahaya tu. Ada tak macam tu tuan-tuan? Tak ada. Allah bagi, dan Allah tak charge apa-apa kat kita pun. Kita tanggung rumah tangga kita, kita bayar bil air, syabas. Allah bagi kita air, tak kena charge. Melalui hujan, sungai, laut pergi untuk kehidupan kita. Allah tak charge apa-apa pun. Kita buat maksiat pun banyak pun, Allah bagi serupa tu air. Kita hidup ni, sedut oksigen ni. Oksigen yang kita sedut ni, tak ada jual kat hospital kan. Allah tarik yang ni habis lah, tak ada apa dah lah. Maka Allah bagi kita macam-macam
mesti ada tujuan dan sebabnya. Kita tanggung rumah tangga kita pun ada harapan dan tujuan kita di akhir tu kita nak anak-anak kita jadi orang guna. Sebab tu kita jaga mereka elok-elok. Maka Allah bagi kita macam-macam ni takkan saja, mesti ada sebab. Maka sebab itu antaranya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Antara tempat jawapannya Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bagi tahu kat malaikat, Allah kata Allah buat bumi. Dalam bumi ni Allah nak letak manusia. Manusia ni namanya khalifah. Maka Allah bagi tahu kat malaikat, Allah buat kita ni namanya, nama jawatan kita khalifah. Maka apa tujuan Allah hantar kita ke dunia? Dapat jawapan dah. Jawapannya apa? Sebagai khalifah. Siapa yang bagi nama jawatan tu? Allah yang sebut nama jawatan ni. Dalam Quran kata macam tu. Maka apa makna khalifah? Khalifah ni kita. We are khalifah. Kita semua khalifah. Maka apa makna khalifah ni? Isi minyak sikit tuan-tuan. Apa makna khalifah? Khilafatun nubuwah fi iqamatid din wa siyasatud dunya bihi. Makna jawatan kita. Makna jawatan kita ni adalah kita menyambung kerja Nabi dalam menyampaikan agama dan kena takbir bumi ni, kena urus bumi ni dengan acuan yang Nabi tinggalkan. Maka tu makna khalifah. Khalifah ni bukan tunggu jadi ustaz lah, bukan tunggu jadi ustazah. Semua kita khalifah. Sebab kita semua kena sambung kerja yang Nabi buat, iaitu Islam ni, dan kita kena jaga bumi ni dengan acuan yang Nabi tinggal, iaitu Islam. Saya ringkas ceritalah masa saya cuba ringkas-ringkaskan. Nak bagi faham makna khalifah ni. Allah rezekikan saya jumpa dua manusia. Satu manusia ni, dia tokeh kepada sebuah syarikat jual barangan alatan sukan. Dia orang selatan tanah air. Dia ada kedai dia ada outlet 100 lebih outlet, hampir 200 outlet kedai-kedai ni jual barangan alatan sukan ni. Orang semua kenal. Dia orang selatan tanah air. Kebetulan saya jumpa di Bandar Razak, dia tinggal belah sana. Jadi saya lepas kuliah macam ni, saya duduk makan depa jamu tu, saya sembang. Rupa-rupanya salah seorang tu tokeh besar, millionaire lah tuan-tuan lah. Kebetulan saya tanyalah, ringkaslah. Tapi poin yang saya nak sebut, orang itu walaupun bukan berlatar belakangkan agama pengajiannya, dia seorang businessman, tapi dia faham makna khalifah, dia melaksanakan tanggungjawab khalifah tu dalam ruang lingkup yang dia boleh buat. Dia tokeh. Dia mensyaratkan kepada pekerja yang nak kerja dengan syarikatnya, waktu kerja antara peraturannya tu tak aurat. Simple je. Macam orang kerja McDonald, KFC, Pizza Hut, daripada uniform mereka kan. Uniform tu suka tak suka tetap kena pakai. Sebab hang nak kerja, hang makan gaji dengan itulah, tak kisahlah McDonald ke Pizza Hut ke KFC tu. Maknanya kalau hang nak kerja dengan aku tu pakaian. Tak nak pakai, dah ramai lagi nak kerja dengan company tu. Maka tokeh ni dia memahami, dia kata tak ada pakaian apa yang tetap, cumanya tutup aurat. Mana time kerja tutup aurat, simple je. Lepas kerja terpulanglah, kerana kamu ada suami, kamu ada ayah, suami dan ayah kamu lah bertanggungjawab kat kamu. Tapi time kerja dia minta tutup aurat. Tutup aurat tu suruhan agama. Allah yang suruh, nabinya suruh. Maka tokeh yang memahami dia mensyaratkan time kerja, simple je tutup aurat. Dia menjalankan kerja agama dalam ruang yang dia boleh buat. Yang kedua, saya pernah jumpa satu orang pensyarah UiTM. Dia full professor. Dia baru ni dia sakit, dia masuk hospital masalah jantung. Dia menulis buku dan dia dah pencen dah. Dia cerita kat kami, nak katanya dia faham mana khalifah tu. Bukan ustaz, bukan ustazah. Semua kita adalah khalifah. Beliau ni pernah jadi dekan fakulti. Anak kita mengaji universiti, ada fakulti, dan dia pernah jadi dekan. Dan dia pernah menjadi pengetua kolej kediaman. Jadi dia kata kat kami, dia cerita kat kami, bila student nak buat program, nak kena dapat kelulusan dekan ataupun pengetua lah, nak lulus bajet, nak lulus program, maka bila anak-anak ni, student yang hantar paper nak lulus program, dia akan semak antara benda wajib yang dia tengok. Time program contohnya pukul 1 hingga 2 petang, dia orang akan berhenti makan / solat zuhur berjemaah, dia wajibkan. Asar 4-5 berhenti minum petang, dia wajibkan solat asar berjemaah. Maka kalau nak lulus projek itu, program itu dan dana dia, maka kena ikut panduan yang dibagi oleh dia sebagai dekan ataupun pengetua kolej ni. Yang kedua, dia kena cerita kat kami, dia kata student dia nak buat fashion show. Budak-budak muda kan nak peraga pakaian kan. Dia lulus tak masalah, dia lulus. Anak-anak kita nak catwalk, nak berjalan, nak tunjuk baju cantik ni. Tapi dia kata asing lelaki,
perempuan asing. Mudah aja. Jadi poin yang saya nak sebut kat sini adalah bila dia memahami makna khalifah, tercampaklah dia di mana pun dia ada peranan dalam menyampaikan agama. Sebenarnya kita semua khalifah, sedar tak sedar kita ada isteri, kita ada anak. Dalam ruang lingkup isteri dan anak kita tu, kita dah perlu dan boleh jalankan tanggungjawab agama. Suruh mereka tutup aurat, suruh mereka salat dan apa segala macam suruhan agama. Kerana itu semua yang diajar oleh Islam kepada kita. Dan yang kedua, khalifah ni kita kena takbir bumi ni. Bumi ni kita kena takbir. Jangan lepas ke orang lain. Dan bumi ni mesti ditakbir dengan acuan yang Nabi tinggal kepada kita, iaitu Islam. Bila nak selamat, Islamlah panduan dia. Maka apa tujuan kita di sini? Sebagai khalifah. Dan yang terakhir, wa ila ainal masir. Ke mana kita nak pergi lepas ni? Ke mana next destinasi kita? Jawapannya antaranya dalam surah Ali Imran 185. Ali Imran 185. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran 185. Allah kata setiap yang bernyawa, saya dan tuan-tuan ini pasti mati. Pasti mati. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, macam mana nak bagi ayat ni resap dalam diri kita. Bab mati ni resap dalam diri kita. Sebati dengan kita. Antara panduan mudah, kata Imam Ghazali, kita ingatlah, kita lihatlah, kita renunglah wajah saudara mara kita, rakan taulan kita yang dah pergi meninggalkan kita, yang dah kembali ke rahmatullah. Di kalangan kita ada mak ayah yang dah kembali ke rahmatullah. Bayanglah wajah mereka yang dulunya mereka pernah bersama dengan kita, hari ini mereka dah kembali ke rahmatullah. Di kalangan kita ada pasangan yang dah kembali ke rahmatullah. Di kalangan kita ada anak-anak yang dah kembali ke rahmatullah. Di kalangan kita ramai jiran tetangga kita yang dah kembali ke rahmatullah. Rakan yang belajar dengan kita, yang bekerja dengan kita, yang berjiran dengan kita, mungkin Ramadan lepas 144 Hijrah kita tarawih dengan dia, kita buka puasa dengan dia, kita beraya dengan dia. Ramadan 1445 Hijrah ni dia dah tak ada dengan kita, kerana dia dah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah-entah 1446 Hijrah tahun depan, orang pula merenung kita yang ketika itu dah tak ada dekat dunia pula. Maka itulah kehidupan dunia yang sementara. Maka sebab tu Allah kata yang bernyawa pasti mati. Pasti. Kita tunggu giliran saja nak dicabut-cabutan itu. Dan kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Orang beriman ni dia sabar, sebab tempat balasannya di akhirat nanti. Kita semayang, buat sedekah, tarawih, sedekah, baca Quran, semua ni balasannya akhirat, kata Allah. Sabar, dekat sana nanti hang terima. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang paling jaya, kata Allah, orang yang diselamatkan daripada neraka dan ke syurga. Itulah kejayaan paling besar. Kalau di dunia ni dapat pelajaran banyak A, kerja ada pangkat, berniaga berjaya, itu jaya dunia, alhamdulillah. Tapi kejayaan paling besar yang kita kena sasarkan adalah selamat daripada neraka. Apa yang membawakan kita dan keluarga kita ke neraka, kita kena elakkanlah. Dan Allah kata di akhir ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah dunia ni Allah bagi kesenangan, tapi kesenangan ni dia menipu daya. Allah cipta dunia kat kita, Allah cipta kita dan Allah letak kita dalam dunia ni. Tiba-tiba Allah kata dunia ni menipu daya. Pelik. Maka macam mana tak nak kena tipu? Mudah sahaja. Maka tak nak kena tipu dengan dunia ni mudah saja. Begini, yang pertama, orang yang kena tipu ni macam ni. Dia kejar dunia, dia kerja siang malam, dia kejar dunia, dia kumpul harta dunia ni macam-macam. Tetapi sedar tak, yang dia kejar dan dia kumpul semua tu dia nak tinggal kat waris dia aja. Tuan-tuan ada pengalaman menyaksikan hantar jenazah ke liang lahat. Kita menjadi saksi hidup bahawa di dalam liang lahat tu tak ada geran tanah, tak ada kunci kereta, tak ada kunci motor, pasangan pun tak dikebumi sekali, anak pun tak ditanam sekali. Jenazah itulah semata-mata dia dan diteman dengan kain kapan itu. Maka yang mana rumah besar dia, mana kereta dia, mana duit dia yang dia kumpul penat lelah siang malam kerja dulu tu, dah tak ada apa dah. Maka itulah dunia. Allah nak kata, kau duk kejar benda kau nak tinggal je. Maka salahkah kita kejar dunia? Bukan salah, tapi kita jangan kena tipu dengan dunia aja. Macam mana tak nak kena tipu? Dia ajar oleh Nabi SAW begini. Nanti bila kita meninggal, orang meninggal tu yang pergi teman dia 3 benda, kata Nabi SAW. Harta teman dia, kereta, motor hantar, orang guna hantar dia, tapi balik tak teman. Keluarga hantar, isteri, anak teman, tapi tak tunggu balik. Yang ketiga dia hantar, dia stay dengan kamu.
amalan. Maka amalan itulah yang namanya mata wang, satu currency yang laku kat situ nanti. Maka kalau tak nak kena tipu, mudah aja. Segala macam yang Allah bagi dalam hidup kita. Allah bagi kita ada pasangan hidup, Allah bagi kita ada anak, Allah bagi kita ada duit, Allah bagi kita ada kesihatan. Semua yang Allah bagi ni mudah aja. Kita exchange, kita convert siap-siap bagi jadi satu mata wang yang laku kat sana, namanya pahala. Tuan-tuan pernah pergi Mekah, tuan-tuan pernah pergi luar negara, tuan-tuan tukar duit tak nak pergi negara tu? Pergi Indonesia tak pakai RM, pakai rupiah. Tuan-tuan pergi Thailand tak pakai ringgit, pakai baht. Tuan-tuan pergi Mekah tak pakai ringgit, pakai dinarnya, ada mata wang dia. Tuan-tuan nak pergi luar negara tu, tuan-tuan tukar duit kat Malaysia ke, tuan-tuan pergi sana sampai baru tukar duit? Biasanya macam mana orang pada dalam rumah pantai ni? Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tukar duit kat sini ke, tuan-tuan pergi Mekah sampai sana baru tukar duit? Yang mana mudah? Macam marah kat saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan kalau pergi luar negara, tukar duit kat sini ke, tukar duit kat negara tu? Kat sini lah nak, betul tak? Payahlah kalau pergi tempat dia baru nak tukar, nanti nak beli air, nak minum, nak apa semua payah. Tukar siap-siap kat sini. Maknanya apa? Maknanya bila kita, andai kata kita meninggal malam ini, orang tak simpan lama-lama, orang urus jenazah, nanti busuk. Orang pindahkan kita ke alam lain, orang ke bumi kita, orang kampus kita. Maka ketika itu namanya alam barzah. Alam barzah dan alam selepas tu, duit ringgit laku tak? Tak laku sebab tak di ke bumi sekalipun. Yang laku ketika itu adalah pahala yang kita nak simpan inilah. Maka di sana mata wang yang laku nanti namanya pahala. Maka di sini namanya ringgit, tapi bila kita dah bertukar alam namanya pahala. Sebelum bertukar alam tu, kita convert, kita exchange cepat-cepat. Semua yang Allah bagi pinjam ni namanya modal, capital, modal. Isteri tu modal, anak tu modal, kesihatan ni modal. Semua yang Allah bagi ni modal. Modal tu kita tukar bagi jadi keuntungan dividen kepada kita, namanya pahala. Mudah aja. Segala yang Allah bagi ni kita guna untuk buat kebaikan. Maka yang kebaikan tu dapat pahala insya-Allah dengan niat yang ikhlas. Maka itulah kita sedang simpan yang namanya mata wang, pahala di sana nanti untuk memudahkan kita di sana. Maka bila kita sedar diri kita dari mana, kenapa kita kat sini dan ke mana kita nak pergi lepas ni, insya-Allah bila kita dah sedar diri, kita boleh istiqamah dengan apa kita buat ni. Bukan bermusim, bukan bersebab Ramadan saja, tapi sampai bila-bila insya-Allah. Saya berhenti di sini dulu. Yang baik dari Allah, yang kurang tak kelemahan saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا